Padang Terap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mengurusi. Ada beberapa perkara yang saya ingin bangkitkan dalam Kementerian KKLW ini. Yang pertama berkaitan dengan 07 dan 4x0 dibaca dengan 04100, iaitu Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah. Persoalan saya yang pertama ialah sejauh mana perkembangan kemajuan di antara kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat dalam membangunkan wilayah Kedah ini. Kerana masih lagi saya mendapat maklumat pihak kerajaan negeri masih lagi belum dilibatkan secara intensif dalam pembangunan wilayah di Kedah. Yang kedua berkaitan dengan tambahan peruntukan bagi 2012 dalam butiran 04100, iaitu daripada 9 juta ke 20.9 juta. Apakah maksud pertambahan ini? Adakah ia melibatkan pembinaan rumah-rumah PPR ataupun rumah-rumah untuk rakyat miskin, dan berapakah bilangan yang dicadangkan untuk 2002 untuk pembangunan rumah-rumah dan juga pembaikan rumah-rumah di kawasan luar bandar. Jadi yang maksudnya data ini di peringkat yang pertama di peringkat negeri Kedah, dan yang keduanya berapakah rumah-rumah yang dicadangkan untuk daerah Padang Terap. Yang kedua, Datuk Pengerusi, saya ingin membangkitkan 100200, itu program khusus, iaitu pertambahan daripada anggaran 2011 daripada 156 juta meningkat kepada 355 juta. Bolehkah pihak kementerian menjustifikasikan apakah yang dimaksudkan dengan pertambahan hampir 200 juta ini untuk program apa? Apakah tujuan sebenar kepada peningkatan ini, untuk kita sama-sama ahli majlis tahu. Seterusnya ialah 120400 untuk NKRA Education, itu sekolah. Daripada anggaran 2011 untuk tahun 2011, tidak ada sebarang peruntukan yang diperuntukkan, peruntukan one off untuk NKRA ini. Tiba-tiba pada tahun 2012 jumlah peruntukannya ialah 203 juta. Adakah ini program untuk program permata ataupun apa sebenarnya? Kerana dalam bajet yang dibentangkan oleh Perdana Menteri tidak menyebut program permata. Adakah one off ini adalah untuk permata ataupun apakah program sebenarnya yang dicadangkan oleh pihak kementerian? Seterusnya, Datuk Pengerusi, 00602 maktab rendah Sain Mara, peruntukan yang diberikan oleh kementerian ini adakah juga melibatkan penambahan sebuah sekolah ataupun beberapa buah sekolah yang melibatkan sekolah ulul albab yang dibuat oleh pihak kementerian, oleh MARA sendiri. Dan saya mencadangkan agar program ini diperluaskan kerana permintaan yang begitu banyak daripada anak-anak kita untuk memasuki program MARA yang berasaskan kepada tahfiz. Dan saya mendapat maklum balas yang cukup positif daripada masyarakat yang mempunyai peluang anak mereka melanjutkan pelajaran ke maktab rendah Sain Mara ulul albab. Dan saya juga mencadangkan supaya sebuah sekolah asrama penuh khususnya di bawah MARA ini juga dibawa ke Padang Terap. Belum ada sebuah sekolah pun yang berasaskan asrama penuh di Benari sana. Seterusnya, untuk bekalan air dan juga bekalan elektrik luar bandar dibaca sekali dengan 01000 dan juga 02000. Saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, berapakah minimum rumah yang diperlukan untuk pihak kementerian menyalurkan bantuan elektrik dan juga air di peringkat luar bandar ini? Kerana masih ada lagi permintaan daripada penduduk kampung, bukan sahaja Sabah dan juga Sarawak, tapi masih ada di Padang Terap dan juga di kawasan-kawasan di Kapaliman di Kedah yang mempunyai masalah bekalan air dan juga bekalan elektrik. Jadi bolehkah pihak kementerian mungkin dengan jawapan bertulis pun untuk
saya memberikan maklumat kepada rakyat bagaimanakah cara memohon peruntukan-peruntukan ini. Seterusnya, jalan-jalan luar bandar. Saya juga ingin membangkitkan peruntukan 1.8 bilion ini adakah juga melibatkan jalan-jalan di kawasan negeri Kedah, dan bolehkah pihak kementerian memberikan perincian jalan-jalan tersebut. Sikit lagi Datuk Pengerusi, 03100 Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Persekutuan iaitu FEKRA, ada pertambahan peruntukan dalam bentuk pinjaman yang disediakan oleh pihak kerajaan. Saya ingin membangkitkan yang pertama, bolehkah pihak FEKRA memberikan perincian perjanjian yang dibuat dalam membangunkan tanah dan juga penyatuan tanah persekutuan ini dalam perjanjian dengan kerajaan negeri. Saya dipahamkan bahawa di sana ada tanah-tanah yang dibangunkan dengan secara bersama di antara kerajaan negeri dan juga kerajaan pusat, kerajaan persekutuan, dan masih ada lagi masalah yang kita dengar, kerjasama daripada pihak FEKRA dengan kerajaan negeri masih lagi di peringkat yang sangat minimum. Adakah pihak kementerian ataupun apakah inisiatif pihak kementerian untuk mempercepatkan lagi pembangunan bersama tanah-tanah ini? Saya juga ingin membangkitkan tentang dua FEKRA yang ada di kawasan saya, iaitulah FEKRA Tualak dan juga FEKRA Bukit Tampuy, yang masih lagi belum diberikan geran kepada peserta-peserta. Saya mohon kepada pihak kementerian untuk mempercepatkan proses pengeluaran geran hak milik kepada peserta-peserta, sama ada hak milik ini berkaitan dengan hak milik kampung ataupun rumah yang mereka duduki, tanah yang mereka duduki, ataupun ladang-ladang yang sebelum ini sepatutnya diberikan kepada peserta. Satu lagi ialah FEKRA Sebapin. Saya mendapat maklum balas yang masih lagi belum berapa positif sebenarnya, walaupun sudah 2 kali saya bangkitkan dalam perbahasan di peringkat kementerian ini, iaitu persoalan pembangunan tanah FEKRA Sebapin yang melibatkan pemilihan peserta yang tidak berapa tepat ataupun yang dipertikaikan oleh penduduk-penduduk tempatan. Penduduk-penduduk luar Padang Terap diberikan kawasan di kawasan Kuala Kedah, di kawasan Kubang Pasu, di luar kawasan yang sepatutnya peserta yang sepatutnya dipilih, mereka yang membangunkan, mereka yang menguasakan tanah, tidak termasuk di dalam nama-nama peserta yang diumumkan oleh kerajaan, yang diberi geran oleh kerajaan, tetapi orang-orang luar daripada Padang Terap yang tidak terlibat apun dengan tanah tersebut diberikan geran, dan akhirnya menyebabkan mereka yang menguasakan tanah ini telah membuat kita panggil membuat bantahan, dan juga menyebabkan pembangunan di kawasan tersebut tidak dijalankan dengan sempurna. Saya dipahamkan daripada 300 ekar yang diluluskan untuk FEKRA ini, hanya 60% ataupun 63 ekar saja yang 63 ekar saja yang boleh dibangunkan, sebab dah dapatnya bantahan-bantahan, dan juga pihak penguasa-penguasa tanah yang menguasakan tanah lebih dahulu yang sudah pun mendapat hasil getah baik ataupun pohon-pohon tanaman yang lain yang mereka usahakan. Dua lagi yang Datuk Pengerusi, iaitu yang seterusnya ialah tentang RISDA 04000. Saya dipahamkan 1 minit lagi. 1 minit lagi. Saya dipahamkan bahawa pihak RISDA juga akan membeli getah-getah beku selepas daripada ini. Dapat maklumat bahawa RISDA sudah mula masuk ke kampung-kampung, lalu dia menjejaskan pendapatan kepada pemborong dan juga peruncit getah-getah yang mereka ini membeli getah-getah beku daripada petani-petani, penoreh-penoreh yang ada di kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan kampung. Jadi bagi saya tidak wajar pihak kerajaan, kementerian mengambil langkah untuk menyaingi ataupun bersaing dengan pengusaha-pengusaha kecil getah-getah beku ini, yang akhirnya menyebabkan mereka hilang pendapatan. Jadi saya ingat itu saja Datuk Pengerusi. Terima kasih peluang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.